Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan himpunan Turun Anwar berjaya, tetapi yang berlaku mengangkat derajat Anwar. Mereka membacakan doa kunut Nazila, ingatkan ianya terkena kepada Anwar Ibrahim atau pemimpin yang didoakan, tetapi akhirnya lain pula yang berlaku. Himpunan Turun Anwar gagal gugat Perdana Menteri ke-10, protes bertukar menjadi kemenangan imej kepada Anwar Ibrahim. Yang ini pasti tidak pernah disangka oleh Perikatan Nasional maupun oleh geng-geng protes tersebut. Mereka sangka himpunan itu boleh menjatuhkan imej Anwar, boleh menggugat Anwar Ibrahim. Dan paling mereka mahu Anwar Ibrahim tiba-tiba letak jawatan malam itu juga. Tapi siapa sangka yang dibuat jahat, yang diperoleh baik. Diberi yang jahat, dapat pula yang baik. Imej pula yang Anwar terima. Dari sudut komunikasi strategik, Perhimpunan Turun Anwar bukanlah satu kejayaan mutlak bagi pihak penganjurnya. Walaupun terdapat dakwaan bahawa kehadiran mencecah 500,000 orang, anggaran rasmi oleh pihak polis hanya mencatat seramai 18,000 peserta. Jauh daripada angka yang mampu memberi gambaran jelas tentang ketidakpuasan hati rakyat atau ancaman politik yang ketara. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Ini ialah Transfer Factor Folate. Saya perkenalkan kepada Anda semua terapi imun yang meningkatkan, mendidik dan menjaga imun badan kita sehingga imun badan kita meningkat 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita lemah menyebabkan kita senang kena penyakit, tapi sukar untuk kita sembuh. Apabila imun badan kita bertindak bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri, lalu kita sengsara. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera, dan ingat, produk ini ialah produk yang diluluskan KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kebanyakan pemerhati, penganalisis dan wartawan berpengalaman juga sependapat bahawa perhimpunan tersebut gagal mencetuskan momentum akar umbi pelbagai kaum terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri ke-10 sebaliknya menunjukkan dominasi kehadiran daripada parti pembangkang khususnya PAS dan Bersatu. Dari sudut komunikasi kerajaan, terutamanya Perdana Menteri ke-10, telah menangani situasi ini dengan penuh kematangan dan strategi yang tersusun. Tiada insiden kekacauan atau keganasan berlaku dan pihak berkuasa memberikan kerjasama kepada penganjur dan peserta. Bukannya menyekat atau menindas perhimpunan, satu pendekatan yang berbeza daripada reaksi kerajaan terdahulu terhadap demonstrasi jalanan. Malah, Perdana Menteri ke-10 secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada para penunjuk perasaan dan mengajak mereka kembali ke Kuala Lumpur untuk tujuan pelancongan, sekaligus menonjolkan imej beliau sebagai pemimpin demokratik yang bersedia mendengar dan menghormati perbezaan pandangan. Pandangan ini atau pendekatan ini menerima pujian, bukan sahaja dalam negara malah di peringkat analisis antarabangsa, kerana ia berjaya menafikan kesan negatif perhimpunan tersebut dan menyerlahkan imej kerajaan yang stabil serta terkawal. Tanggapan umum dalam kalangan penganalisis adalah bahawa perhimpunan ini secara ironinya memberikan kelebihan komunikasi kepada Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Perpaduan. Kehadiran yang rendah melemahkan dakwaan pihak pembangkang mengenai kemarahan rakyat yang meluas dan memudahkan kerajaan untuk meminimumkan impak perhimpunan tersebut. Keamanan dan ketiadaan tindakan keras oleh pihak berkuasa menggambarkan Perdana Menteri ke-10 sebagai pemimpin yang mengamalkan prinsip demokrasi matang sekaligus mengukuhkan kredibiliti kepimpinannya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil turut tampil memberikan respon langsung terhadap perhimpunan serta menzahirkan komitmen kerajaan untuk meningkatkan komunikasi dengan rakyat dan menegaskan kepekaan
terhadap kehendak serta keresahan awam. Secara keseluruhannya dan dari perspektif komunikasi, Perhimpunan Turun Anwar gagal mencapai matlamat pencitraan atau impak yang diharapkan oleh penganjur. Sebaliknya, membuka ruang kepada Perdana Menteri ke-10 untuk mempamerkan kepimpinan demokratik yang tenang dan tidak tergugat sekaligus memperkukuhkan imej beliau di mata rakyat. 5 pengajaran utama untuk pengamal perhubungan awam. Pertama, urus ekspektasi dan optik komunikasi. Penganjur meletakkan harapan tinggi terhadap kehadiran yang besar, tetapi hakikatnya jauh tersasar. Pengamal perhubungan awam perlu berhati-hati dalam menganjurkan atau mengunjurkan angka atau impak, kerana kegagalan memenuhi jangkaan boleh menjejaskan kredibiliti naratif yang ingin dibina. Kedua, rangka naratif secara strategik. Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan berjaya mengubah persepsi umum dengan menyokong hak berhimpun serta memberikan respon yang inklusif. Pengamal perhubungan awam harus memberi keutamaan kepada kebolehan untuk mengubah. Kritikan menjadi bukti kematangan, keterbukaan dan keyakinan kepimpinan. Ketiga, pendekatan tanpa konfrontasi. Kerajaan membenarkan perhimpunan berjalan secara aman tanpa tindakan keras. Ini berjaya meredakan ketegangan, mengelakkan simpati terhadap penganjur, serta menampilkan kestabilan dan toleransi kerajaan. Dalam konteks perhubungan awam, pendekatan tenang dan memberikan ruang berbeza atau perbezaan adalah lebih berkesan berbanding respon defensif atau agresif. Keempat, manfaatkan peluang untuk penjenamaan positif. Perdana Menteri ke-10 menggunakan situasi pasca perhimpunan sebagai ruang untuk mengundang peserta kembali sebagai pelancong dan menunjukkan kesediaan mendengar suara rakyat. Pengamal perhubungan awam harus tangkas melihat peluang dalam krisis untuk membina jambatan persefahaman dan meningkatkan reputasi. Kelima, komunikasi terbuka dan langsung. Menteri terlibat tampil dengan komunikasi yang jelas dan proaktif. Strategi perhubungan awam yang berkesan memerlukan keterbukaan, ketelusan dan kecekapan dalam memberikan maklum balas terhadap kebimbangan awam. Jadi secara kesimpulannya, kejayaan perhubungan awam tidak semestinya bergantung kepada kawalan atau dominasi naratif. Sebaliknya, bergantung kepada keupayaan untuk mengendalikan cabaran secara bijaksana. Melalui kebolehan merangkas semula mesej, keterbukaan terhadap kritikan, komunikasi yang tenang dan jelas, serta keupayaan memulakan atau menukarkan krisis kepada peluang untuk memperkukuh kepercayaan terhadap kepimpinan. Ditulis oleh Syed Ahmad Aidid, Timbalan Pengerusi Persatuan Pengamal Perhubungan Awam Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.